Okey. Dengar sini, saya record, ada beberapa orang yang dia tak accept saya record. So dia terpaksa di remove dia auto remove. Jadi kalau nak masuk balik mesti accept saya record. Okey, soalan kedua. Okey, ada yang tanya okey. Jawapan betul tapi tertukar masa scroll ke bawah. Inilah masalah teknikal bila online. Dengar baik-baik, bila awak jawab periksa online, tolong hati-hati. Tolong hati-hati. Saya tak ada dengar lagi sign BM tak cukup masa. Masa BM, masa untuk jawab sign, jawab BI, jawab sign, BM tak cukup. Jarang sekali saya dengar. Tapi yang biasa commonnya, cikgu saya memang tak cukup masa matematik. Memang tak cukup masa. Itu masa periksa atas kertas. Bukan lagi yang online. Yang online ni macam ni tadi. Kawan kamu tanya tadi, cikgu saya dah betul jawapan tapi bila scroll tu. Ya, awak tolong kalau dia macam mana? Dia scroll pakai mouse kan yang dah pergi. Betul tak? Dia scroll pakai mouse kan? Betul. Betul. Betul kan? Okey, pastikan awak kalau awak perasan dia kan ada error dekat skrin tu kan ada anak panah tu kan, ada arrow tu kan. Arrow tu awak jangan klik dekat-dekat pilihan jawapan. Jangan klik dekat-dekat pilihan jawapan. Belajar, macam mana saya nak cakap, belajar guna pakai komputer. Sebab Mara ni dia pakai komputer. Betul tak? Dia pakai komputer kan? Dia tak pakai laptop kan? Siapa yang betul? Saya dah tanya kawan-kawan saya dekat Mara, dia memang pakai komputer. Jadi biasakanlah, cubalah awak. Janganlah minta mak ayah awak beli komputer pula. Janganlah macam tu. Besok hari Sabtu, hari Ahad kan, ayah free, mak free, ajak pergi cyber cafe dulu. Cubalah sekali pun jadilah. Saya buka. Tak ada mouse ke cikgu? Apa dia? Tak ada mouse ke? Ada. Dia ada mouse dia tu, tapi teknik tu lah. Sebab ramai antara awak guna handphone, guna iPad, dia lain. Dia tak macam komputer dengan laptop. Okay? Boleh faham tak? Kalau kat rumah ada laptop boleh cuba pakai laptop. Boleh ya, itu technical error, technical problem tu lah antara kelemahan online. Boleh ya? Pastikan awak punya arrow tu bukan betul-betul dekat pilihan jawapan tu. Sebab tu perlunya awak kira dengan pantas supaya awak ada masa untuk semak. Boleh faham? Boleh. Perbincangan ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Antara berikut nombor manakah apabila dibundarkan kepada juta terdekat? Tidak. Tidak ya, dia kata tidak. Tidak. Tidak ni apa? Tidak ni yang mana bukanlah sekejap ya. Ya, tidak ni yang mana bukan, yang dia tak terima. Okey, awak tengok sekarang. Okey, awak tengok sekarang pilihan jawapan nombor 1A. Okey, yang baru masuk tengok ya, cikgu buat perbincangan. Nombor 1A tu dia cakap 6,700,621. Okey, awak tengok sini. 6 juta. Okey. Dia nak bundar kepada juta. Sekejap kenapa? Dia nak bundar kepada juta, jadi kalau juta kita kena tengok rumah belakang dia apa? Ratus ribu. Jadi awak kena gariskan, sepatutnya awak kena gariskan. Tapi bila online awak kena bayangkan yang mana 100,000. Ini yang saya risau tu. Sebab tu antara punca saya bawa keluar bundar ni. Awak tak boleh garis. Kalau awak nak tulis ABCD tu, jawapan dia satu-satu awak tak cukup masa. Jadi awak kena bayangkan yang mana rumah 100,000. Okey, so yang rumah 100,000 ni saya boleh garis sebab saya nak ajar awak ya. Ini yang rumah 100,000 tu awak tengok ya, yang digariskan ini. Okey? So sekarang ni tengok, dia rumah orang kaya ke orang miskin? Orang kaya ke orang miskin? Kaya. 1, 2, 3, 4 orang miskin.
Betul? Betul. 5, 6, 7, 8, 9 saya. So, saya bulatlah senang. Saya bulat, awak tengok, bila yang bulat ni tengok 7 orang kaya kena tambah 1. So, dia jadi 7 juta. Okey? 9 orang kaya kena tambah 1. Jadi 7 juta juga. 4 orang miskin kena buat apa? Jadi Tambah kosong. Saya tambah okay, yang depan kita salin. 8 ni orang kaya ke orang miskin? Saya. Saya. Jadilah 8. So 8 juta. Dia kata yang tidak. Yang tidak, maka yang mana satu? Jawapannya adalah D. boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Nanti Boleh, masa cikgu. periksa online awak kena bayangkan. Sebab kalau awak nak tulis satu-satu 6, ada pula yang jenis apa? Tulisnya lambat. Aduh, tak cukup masa. Memang tak cukup masa. Itu yang jadi 5 soalan hentam, 7 soalan hentam. Tak cukup masa, itulah tak. Awak kena guna teknik bayangkan. Juta kena tengok rumah ratus ribu. Macam tu. Boleh dapat gambaran tak sikit? Boleh. Boleh. Yang ini benar. Okey, benar. Dia nak benar. Mesti set dalam kepala awak benar. Kalau atas kertas awak boleh bulatkan. Tapi online tak boleh. Awak kena set dekat kepala. Benar. Oh, dia nak yang benar. Mana yang benar? Awak tulis atas kertas awak. 4/1/4 ni 4250 sepatutnya. Mana datangnya 4250 cikgu cakap ni? Ingat 1/4 ni cikgu dah suruh hafal. Dia adalah 250. Okey, 4 ni adalah 4000. Okey? So 3 ni ingat tulis. Cikgu dah kata mesti 3 tempat perpuluhan. Mesti 3 tempat perpuluhan. Tambah sifar kat belakang. So meter dia 3070. 6, 7/10 ni adalah 6.7. Kita tukarkan 7/10 ni kepada perpuluhan. Lepas tu 6.7 mesti 3 tempat perpuluhan. Tambah je sifar-sifar dekat belakang. So dia akan jadi 6,700. Awak dapat tak cikgu cakap apa ni? Dapat tak? Siapa tak? Dapat. Okay, Kali cikgu. boleh ya? Okay, yang ini KM, so 3 tempat perpuluhan juga. Jadikan 3 tempat perpuluhan. So dia jadi 5680. Ini yang awak kena tulis. Awak kena tulis. Jangan terus tekan. Yang tekan tu lah yang 8 minit dah siap, 5 minit dah siap. Lepas tu keluar dewan paling awal. Tak nak ya, tak nak. Kena bayangkan. Okey? So yang mana yang benar? Yang benar adalah ini. Boleh? Boleh tak? Boleh. Cikgu nak tekankan sikit dekat topik pertukaran unit ni. Ada tak masuk? Siapa yang dah pergi ada tak masuk pertukaran unit? Masuk cikgu. Masuk kan? Antara kalau UPSR pertukaran unit antara yang paling banyak. Ingat bila KM ke M, KG ke G, L ke ML. Okey, ingat pastikan 3 tempat perpuluhan. Tolong biasakan. Pastikan 3 tempat perpuluhan. Macam cikgu buat ni. Lepas dah buat 3 tempat perpuluhan, buang je titik. Baru dapat jawapan yang betul. Boleh? Boleh cikgu. Yang ketiga. Dia kata ML ya, ini ML. Antara berikut yang manakah bersamaan dengan 3040? Ingat, 3040 yang ini tak payah kira. Soalan ni tak payah kira. Imagine sahaja. Dah tentulah rumah ribu ni, yang ini semua adalah rumah ribu. Yang ini meter gram ml ni adalah rumah ratus, puluh, sab. Okey? Sebab apa? Sebab 1 di sini bersamaan 1000 di sini. Okey? So dekat sini ini adalah liter dan ini adalah mililiter. Sebab ini ribu, ini 110 sab. So jawapan dia yang mana? Jawapan dia
Boleh B. faham? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Tak perlu unit darab 1000 lah apa tu, tak payah. Yang itu pening. Gunakan teknik cikgu yang ini. 3 tempat perpuluhan. Tak payah nak darab 1000 kanan, kiri, depan, belakang tu tak payah. Untuk pertukaran unit. Jangan. Nanti awak pening. Kalau bahagi Pastikan gerak 3 berapa tempat cepat gerak perpuluhan. ke depan ke belakang? Apa dia? Kalau bahagi gerak titik ke Bahagi, depan. kalau cikgu selalu cakap kat anak murid cikgu macam ni. Bahagi, belakang. Ingat B. Darab, cikgu selalu cakap depan, D. Boleh ingat tak? Boleh. Nombor 4, peratus. Ingat, bila ada peratus mesti tukar jadi per 100 dahulu. Bila dah tukar, cuba keluarkan yang rumah ratus ni. Okay? Jadi dia 280 per 100. Okay? Kemudian potong kosong. Jadi 28 per 10. Kena tengok pecahan tu. Kalau pecahan tu awak tengok 28 per 10 ni awak tak ada rasa macam yang ini ada yang tak kena, ni bukan jawapan. Awak tak sampai lagi benda tu kat hati awak, tak sampai lagi dekat kepala awak. Cikgu nasihatkan banyak lagi latih to be pecahan. Pecahan tukar bentuk termudah. Latih to be pecahan bentuk termudah, pecahan setara. Kena latih to be. Okay? So yang ini siapa yang biasa dia tahu. Itu ada benda tak kena. Macam kena kejutan elektrik, macam kena cerit panas. Macam terkejut. Ni bukan. So awak kena tahu ini kena bahagi 2. Dia akan jadi 24 per 5. Maka ini jawapan dia. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Nombor 5, soalan dia sangat senang. Ini untuk membantu at least awak dapat 1 markah. Kalau dalam UPSR bentuk soalan ini adalah untuk membantu murid lulus. Okey, dia memang akan selitkan dalam soalan senang. Dia tak boleh buat 20-20 tu kebat. Dia tak akan buat 20-20 soalan tu kebat. Tak akan, sebab setiap soalan ada peruntukan masa. Dan setiap set soalan itu telah dikeluarkan berpandukan jadual spesifikasi ujian yang ditetapkan. Yang dia buat dulu GSU tu baru dia bagi soalan. Awak jangan risau, kawan kata susah-susah, jangan risau. Okay, sebab bukan 20-20 soalan tu kebat. Tidak. Dia tak akan keluarkan macam tu. Okay. So, tengok sini antara berikut yang manakah 5, 3. Ingat. X, Y. Awak baca A, B, C. Awak akan jumpa W, X, Y, Z. So, awak akan jumpa X dahulu. Betul? Lepas tu baru awak jumpa Y. Maka samalah dalam koordinat, ini mestilah X dulu baru Y. Okay, so cari X mana 5? Mana 5 kat sini, naikkan ke atas Q. Mana 3 ditetap jumpa Q juga. Sebab itu jawapan dia adalah Q. Boleh faham? Boleh. Cikgu cakap susunan ABC, awak akan ingat dekat kepala awak mesti sebut paksi X dahulu. Okay, seterusnya, yang manakah 8 sudut? Cikgu saja keluarkan tak biasa, luar biasa. Biasanya awak jumpa antara berikut yang manakah mempunyai 8 sisi. Betul tak? Betul. Cikgu saja tukar je. Benda yang sama cikgu saja tukarkan sebab kadang-kadang naik sekolah menengah ni istilah dia berbeza, maksud dia sama. Sudut tu maksudnya ni kat dalam ni. Okay, sudut ni. Okay, ini. Okay, 2 bucu yang bercantum tu kat dalam, itu sudut. So, yang manakah 8 adalah D. Sebenarnya 8 sudut bersamaan juga 8 sisi. Kalau awak faham, awak tak perlu lukis macam sudut cikgu buat ni, kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah 8.
Boleh faham? Boleh. 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 Dia kata nisbah bilangan A kepada bukan A. Kalau awak beli buku harimau apa yang cikgu nampak ada jual tu kan, dia ada keluar perkataan matematik, betul tak? Betul cikgu, saya pun pernah buat sebelum KKM. Pernah buat kan? Dia sebenarnya, cikgu cakap terus terang, cikgu difahamkan marah memang tak dijual tau. Marah dah keluarkan kenyataan dia orang tak dijual pun set soalan tu kat luar. Tak ada. Sebenarnya kalau mak ayah awak tak ada duit, tak cukup duit ke apa ke, awak gunakan sahaja soalan-soalan apa yang awak ada. Buku-buku latihan awak. Kalau awak banyak buat latihan darjah 5 lagi bagus. Darjah 5 paling banyak soalan akan keluar. Okey, tak payah nak pening-pening, orang beli buku, saya kena beli buku. Orang beli soalan, saya kena beli soalan. Orang masuk kelas berbayar, saya kena masuk kelas berbayar. Tak perlu. Janji awak ada latihan dekat rumah tu awak habiskan. Okey? So A ada berapa? 1, 2, 3. Dia sebut huruf A dulu. Awak kena ikut yang disebut. Dia kata huruf A dulu. Kepada bukan A. Awak kena ikut dia sebut. Nisbah kena ikut dia sebut mana dulu. A ada 3. Kepada bukan huruf A ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So 3 nisbah 5. Nisbah kena ikut dia sebut apa dahulu. Boleh faham anak-anak semua? Boleh. Nombor 8. Nombor 8. Ingat. Okey. Dia ada masukkan unsur pengetahuan am. Dalam soalan sains, dia akan masukkan unsur logik dan matematik. Okey? Ingat. Okey, soalannya dalam matematik ni dia kata hari guru. Awak mesti kena tahu hari guru, hari kebangsaan, tahun baru, hari Christmas. Itu kebiasaannya. Okey, kebiasaannya faktanya. Fakta yang awak kena tahu. Dia jarang keluar hari raya. Hari raya Aidilfitri, hari raya Adha. Dia jarang sebab yang itu dia bukan satu tarikh yang tetap. Tidak ya. So dia akan keluar hari guru, yang familiar lah, hari guru, tahun baru, hari Christmas, okey, hari kebangsaan. Satu lagi hari Malaysia. Hari Malaysia 16 September, okey? Hari pekerja. Hari pekerja, boleh jadi, bagus. Okey, so hari guru awak kena ingat 16 Mei. Hari buruh 1 Mei. Hari kebangsaan 31 Ogos. Okey? Hari pekerja 1 Mei. Tahun baru 1 Januari. Hari Christmas 25 Disember. Okey, itu pengetahuan am. Okey? So, betul ke hari guru disambut pada 16 April? Mustahil. Salah. So, dia bukan salah. Bukan, jawapannya adalah mustahil. Boleh? Boleh tak? Sebab Boleh. Sebab hari guru adalah pada 16 Mei. Okey. Seterusnya nombor 9. Yang ini sepatutnya tiada masalah. Jangan nak kira banyak-banyak. Sepatutnya ada masalah. Awak tengok ni je. Soalannya jangan kira. Jangan kira. Siapa yang buat macam ni dekat kertas dia? Siapa yang buat macam ni? Saya nak tanya siapa yang buat? Angkat tangan. Bukan saya. Tengok punyalah ramai. Punyalah ramai. Inilah yang menyebabkan awak tak cukup masa. Soalan ni tak payah kira. Saya keluarkan malam ni supaya saya dapat terangkan dekat awak. Kalau keluar besok bila awak ambil pisau, awak dengar sini baik-baik. Awak dengar sini baik-baik. Awak tengok pilihan jawapan. Tengok. Tolong tengok skrin. Tolong tengok skrin. Okey, awak tengok pilihan jawapan. Awak tengok pilihan jawapan. Belakang ada 042, 0. Lepas tu 8213. Dekat maknanya awak perlu kira sampai 50 sahaja. Okey? Untuk soalan ni semua 50 dia kosong, tolak 0, tolak 2. 0 tolak 2 otomatik dia jadi 10 tolak 2. Betul tak? Betul cikgu. Tadi yang menyanyi lah.
Ini waktu belajar. Jadi 10 tolak 2 berapa? 10 tolak 2. 8. 8. Belakangnya semua kosong. So mesti jawapan dia 80A. Dapat tak apa yang saya nak sampaikan? Dapat. Oh, jadi Dapat. Apa yang saya tolong off mic. Hormat kawan yang nak belajar. Awak dapat tak apa saya nak sampaikan ni? Dapat. dapat cikgu. Dapat Dapat. ya? Ya, cikgu, dapat. Dapat. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada. Okey, boleh unclick raise hand tu. Okey, nombor 10. Okey, pastikan tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. Jadi yang bawah darab, yang atas tambah. Dia per 5, automatik per 5 juga. 7 kali 5, 35 tambah 1 jadi 36. So darab 2 per 3. 2 dengan 5 tak boleh potong. Jadi boleh potong 3 dengan 36. Betul? So 12 darab 2, 24. 5 darab 1. 5. Tak ada jawapan macam ni. Kena bahagi. Ya, dia yang ini adalah pecahan tak wajar, so dia akan jadi nombor bercampur. Saya dah kata nombor bercampur mesti ada nasi, lauk dengan sayur. Dia per 5, automatik sini per 5. So tinggal nak cari 2 ni. Macam mana? Bahagi. So 4 darab 5, 20 baki 4. 4 ni kat atas sorang-sorang, raja mesti di sini paling besar. Baki ni di sini, maka dapatlah D. Boleh faham? Boleh. Nombor 11. Kalau keluar jadual, bersyukur. Sebab dia senang. Ikut satu persatu yang dia bagi. Dia kata September dah, Oktober 80% daripada September. November 2184 lebih daripada Oktober. Disember sama seperti November. Baca dulu soalan tu sepintas lalu. Okey, bukan baca sungguh-sungguh. Baca dulu. Soalan jadual boleh baca sepintas lalu dahulu. Okey? Hitung bilangan cawan yang dihasilkan bulan Disember. Bila awak dah baca sepintas lalu, awak akan tahu apa awak nak kena buat. Oh, Disember, so rentetannya saya kena mula daripada sini. So 80/100 awak darabkan dengan 52840, awak akan dapat berapa jawapannya? Berapa jawapan dia? Awak potong sini, potong sini, potong sini, potong sini. Awak akan dapat jawapannya adalah 8 darab 5284 bersamaan 4227. So November lebih apa? Tambah. So 42272 tambah 2184. Awak akan dapat jawapannya adalah 44456. Disember sama macam November, so automatik inilah jawapannya. Boleh? Boleh tak? Boleh. 12. Jadual menunjukkan bilangan pen merah dan pen biru di dalam sebuah kotak. Bilangan pen hitam tidak ditunjukkan. Okey, jumlah pen di dalam kotak itu ialah 10. Awak tulis. Kena tulis jumlah 10. Tulis kat kertas awak. Kena tulis. Okey? Apakah nisbah bilangan pen hitam? Dia sebut pen hitam. Awak buat hitam. Mesti buat macam saya buat. Kepada jumlah. Awak buat jumlah J. So jumlah ni awak dah tulis ni tadi 10. So automatik sini 10. Betul? So nak dapat pen hitam, ini 2 tambah 5, 7. So hitam jadi berapa? 3. Awak boleh fikir logik, kan? So dapatlah jawapan dia 3 nisbah 10. Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Faham.
Seterusnya nombor 13. Encik Khalid memperuntukkan, hati-hati soalan ni. Dia kata dia peruntukkan 20,000 untuk menambah keluasan ruang dapurnya. 20,000. Okay, dia bayar untuk upah. Upah ni dia adalah 40 meter persegi dengan kadar 220 per meter persegi. Maknanya 1 meter persegi 220. Okey? Setelah mengambil kira kos bagi bahan binaan. Bahan binaan, okey? Terdapat lebihan. Ada lebihan. Maknanya kat sini lebihan. Okey, lebihan 3650. Berapakah harga kos bahan binaan? So, maknanya kat sini awak dah ada ni, bahan binaan awak tak tahu tapi awak ada upah yang awak kena selesaikan. Nak selesaikan upah ni adalah 40 darab 220. 40 darab 220 adalah 8,800. Okay, so maksudnya di sini 8,800 tambahkan bahan binaan, tambahkan lebihan mestilah 20,000. Itu maksud dia. Boleh faham ke tidak? Wah, boleh cikgu. Boleh cikgu. Nak dapat bahan binaan adalah 20,000 tolak 8,800 upah, tolak lebihan dia 3650, maka awak akan dapat jawapan akhir dia adalah 7550. Faham ke tidak? Faham tak? Faham cikgu. Faham. Faham. Seterusnya nombor 14. Okey, nombor 14. Raja menunjukkan harga sepasang baju yang lengkap dan harga samping serta songkok. Yang ini 399 ya. Tengok sini baik-baik. Dia hanya bagi diskaun dekat harga baju. Tetapi dia tak bagi diskaun dekat songkok dengan samping. Okey? Soalan dia, berapa harga perlu dibayar jika dia beli baju, samping dan songkok? So, songkok awak dah ada 20, samping dah ada 119, hanya baju sahaja. Nak dapat baju, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dia bagi diskaun 30%. Nak cari harga selepas diskaun, tolonglah jangan guna 30% darab 399 dapat jawapan apa, lepas tu 399 tolak jawapan awak kira tadi. Tolonglah jangan macam tu, tak cukup masa. Tak cukup masa. Okey, caranya adalah bila dia bagi diskaun 30%, berapa soalan cikgu bukan soalan ni. Soalan cikgu dekat awak sekarang, bila dia bagi diskaun 30%, okey, berapa harga selepas diskaun dalam peratus? 70%. 70%. Awak kena tahu benda tu. Harga asal dia mesti 100%, tolak diskaun 30%, maka harga selepas diskaun 70%. So awak ambil 70/100, darabkan dengan harga asal. Okay, bila awak darab, awak akan dapat jawapannya adalah RM 279.3%. Okay, daripada sini awak tambahlah dekat sini. Okay, 279.3%. Yang ini letak 0,00. So, perlu ke awak kira sampai habis? Perlu ke awak kira sampai habis? Tak. Awak tengok ni ada 3% je, maka inilah jawapannya. Cikgu gitu.
D. D. Oh ada. Oh sorry. Cikgu tak nampak. Oh ada Bila ada, so awak kena kira ni. 9918. So jawapannya adalah D. awak kena kira sampai rumah ringgit. Sebab dia ada 3 porsi ni ada 2, so awak kena kira kat sini. Maka jawapannya adalah D. Boleh faham? Boleh. Ya? Okey, seterusnya. Ya saya. Boleh cikgu ke atas lagi sini tengok yang nota tu. Saya tak dengar awak cakap apa. Boleh tak cikgu ke atas balik saya nak tengok nota yang atas tadi tu. Yang atas tadi. Yang mana ni? Ni. Okey. Nampak tak? Nampak. Awak nak salin ke? Tak nak tengok. Nak tengok. Dah. Dah ke? Dah. Okey. So nombor 15. Ingat, kalau keluar carta pi, yang pertama awak kena tahu jumlah peratus dalam carta pi tu mesti 100%. Itu awak kena tahu. Yang kedua pentingnya adalah awak tengok jumlah dia. Dia mesti akan bagi jumlah. Mesti. Kebiasaan dia memang akan bagi jumlah. Dalam hal ni, dia cakap jumlah dia adalah 400. So sekarang ni awak tengok. Kebiasaannya memang ada satu pecahan tu dia tak bagi peratus. Awak kena kira. Dalam soalan ni, India dia tak bagi. Macam mana awak nak kira? Awak tambahkan semua jadi 86%. Jadi ambil 100% tolak 86%, awak dapat 14% ni untuk India. Awak boleh faham tak? Boleh. Jalan semua faham tak? Boleh. Faham. Faham. Dah ada peratus India, nak dapat India formula dia adalah peratus India darab dengan jumlah. So peratus dia 14/100. Awak darabkan jumlah dia 400, awak akan dapat 56. Boleh? Boleh. Bila keluar piktograf, ini paling penting. Okey? Tengok dia punya petunjuk dia. Dia kata Khamis 60% daripada jumlah jualan Isnin hingga Rabu. Berapa jumlah jualan dalam masa 4 hari? Awak kena dapatkan dulu. Isnin ni 1.15, maknanya kalau 5, 75, ini 45. Awak jumlahkan ini, awak akan dapat 165. Maka nak dapat Khamis ni ikut ayat dia ni. Okey, 60% jadi 60/100. Daripada adalah darab. Jumlah Isnin hingga Rabu 165. Awak selesaikan, awak akan dapat 99. So dia nak jumlah kesemuanya. So awak tambahkan 165 ni, awak tambahkan dengan 99. So awak akan dapat 264. Faham tak? Faham. Seterusnya nombor berapa ni? 14, ni 15, 16, sekarang nombor 17. Ini adalah kebat yang memerangkap. Tengok sini, senggatan dia 50. Tetapi petaknya ada berapa ni? Nampak tak ni? Ada 2. Ya, jadi 50 kena bahagi 2, maknanya 25. 25. Hati-hati. Kalau keluar bentuk petak-petak macam ni, dia menjerat awak sebenarnya. Okey? So bila sini 25, 50, 75, 125, 175. Cikgu paling takut keluar benda-benda yang macam ni. Takut sebabnya awak dalam online. Awak tolong tulis atas kertas.
Yang ini tak boleh imagine. Nombornya kalau besar-besar, tulis atas kertas. Tulis. Jangan malas tulis. Okay? So yang ini 225. Awak pergi dekat skrin tu, awak buat tangan awak tu. Awak pegang komputer tu kat tangan awak macam mana saya nak tunjuk ya. Ada, saya pun buat macam tu. Awak pergi dekat skrin tu, pakai jari awak bawa ke tepi. Sentuh skrin tu. Tak ada cikgu dekat MRSM tu akan marah awak. Tak ada. Awak bawa jari awak tu ke tepi. Mesti buat. Kalau awak tak buat, awak tak akan dapat jawapan yang tepat. Awak faham tak anak-anak? Faham, cikgu. Faham cikgu. Buat. Takkan cikgu orang marah. Bukan awak tak boleh nak sentuh komputer tu. Tak. Komputer tu masa tu 30 minit. Hak awak. Awak buatlah. Sentuh tangan awak dekat skrin tu. Bawa ke tepi. Kalau tak, awak tak akan dapat jawapan yang tepat. Okay. Tengok sini. So, bila ni W ni adalah 200. X inilah yang memerangkap awak. Awak tersilap X, awak silap semua. Okay. X ni bukan 250. X ada 225. Dia jerat awak di sini. Hanya kepada murid yang teliti dan faham kebat petak-petak ini sahaja yang boleh jawab. Okay. So, Y ini adalah 175. Z kita tak tahu. Dia kata Z apa? 45 kurang daripada Y. So, bila Y 175 tolakkan dengan 45, Z adalah 130. So, soalan, dia nak ke semua. Maka awak tambahkanlah nilai ini. 200, 225, 175, 130. Tambahkan, hati-hati awak kena buat semua sebab pilihan jawapan dekat. So 10, 1, 10, 13, 5, 6, 7. Jawapannya adalah 730. Saya tak faham cikgu. Boleh? Boleh cikgu, saya faham. Yang mana tak faham, yang mana Tak nak? faham. Boleh. Yang mana tak faham? Saya rasa yang bawa ke tepi lah. Anak saya kata yang bawa ke tepi. Betul ke? Ni yang ni ya? Yang ni ke? Okey. Tengok sini baik-baik. Awak tengok baik-baik. Tengok ya. Sini 50, sini 100. Awak rasa dia naik 50. Betul tak? Betul tak? Ya, betul. Tapi awak ingat ni, nampak tak ni ada petak ni. Petak ni. Ni nampak tak ada petak ni. Ha ni, saya lukis. Jadi ini sebenarnya adalah ada dua. 50 ni untuk sini dan untuk sini. Sebab itu 50 bahagi 2, 25. Maka dia naik ni, dia bertambah ni 25. Sini 25, sini 25. Sebab itu sini kosong, sini 25. 50 tambah lagi 25, 75. Tambah lagi 25, bukannya bertambah 50. Bertambahnya adalah 25. Boleh faham tak? Boleh? Boleh. Siapa yang bertanya tadi, faham tak nak? Siapa ke yang bertanya tadi? Faham tak nak? Faham. Faham cikgu. Faham ya? Oh, yang jawab faham tu macam mengantuk dah. Faham. Ngantuk ya. Sabar ya sikit lagi. So, nombor 18. Ini lagi saya risau. Kalau keluar macam ni, tolonglah. Tolong. Awak contenglah dekat kertas awak. Awak kena buat macam saya buat. Awak tengok tau. Awak kena lukis. Kira petak ni. 1, 2, sentuh dekat skrin awak tu. Sentuh dekat skrin komputer. Ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Awak lukis macam ni. Lukislah. Lukis tak lurus ke apa ke. Jangan lukis pakai pembaris pula. Tak cukup masa. Lukis je macam ni. Janji ada 5 melentang, ada 3 menegak.
Lepas tu tengok dia punya anak berlorik mana. Awak kena buat macam cikgu buat. Tolong awak kena buat macam cikgu buat. Awak kena buat macam ni. Kena. Kalau tak saya takut awak salah. Okay, so sekarang ni dia kata perimeter seluruh rajah. Perimeter seluruh rajah 80. Macam mana nak cari cikgu? Dia bagi 80 je. Dia dekat sini. Segi 4 sama besar. So, kalau perimeter seluruh rajah 80, awak kena tahu sisi seluruh rajah bahagian luar. Sebab apa bahagian luar? Sebab dia perimeter. Ada berapa? So, tengok. 1, 2, 3, 4. Saya pun dah salah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So dia ada 16 sisi. Maka 80 kena bahagi 16, awak akan dapat 5. Maknanya panjang sini 5, 5, 5, 5, 5, 5. Faham tak setakat ni? Faham. Sekarang dia nak kawasan berlorik. Mana kawasan berlorik? Ini yang saya hijaukan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ada 14 sisinya. Satu sisi 5, maka 14 darab 5, 70. Cikgu, Ya saya. 16 tu datang dari mana? 80 bagi 16 tu. Itu 16 tu saya kira tadi tu. Awak tengok ni, saya kira 16 tu sebab dia kata perimeter seluruh rajah ialah 80. Seluruh rajah. Dia segi 4 sama. Datangnya 16 ni awak kena kira sisi seluruh rajah bahagian luar. Bahagian luar. Kenapa bahagian luar? Sebab dia kata perimeter. Bahagian luar tu ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faham tak? Faham cikgu. 1, Faham 2, cikgu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sebab tu dalam matematik petak tu sangat penting. Sebab tu buku tulis matematik special, dia je yang petak. Petak tu dia ada nilai dia. Faham? Cikgu yang itu dari mana cikgu? Apa dia? Yang 14. 14 tu ni lah yang awak kira ni. Ni 14 tu ni yang awak kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sebab apa? Sebab dia nak perimeter dalam kawasan berlorik. Faham tak? Faham. Faham cikgu. Sebab tu kalau keluar macam ni, kalau keluar lukis balik macam cikgu tunjuk. Boleh ya? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Nombor 19. Ingat, Raja menunjukkan gabungan sebuah segi 4 sama. Ini segi 4 sama. Bila sini 12, automatik sini 12. Tulis. Okay, awak boleh lukis. Ni gambar Raja simple. Awak lukis kat kertas awak macam cikgu buat. Okay. Dan sebuah segi 4 tepat STUV. Dia kata awak kena lukis ni macam cikgu lukis ni. Cikgu lukis balik supaya awak nampak nanti kertas awak kena lukis supaya awak boleh conteng. Untuk gambar-gambar Raja ni awak kena conteng. Kalau awak tak conteng, ada info awak tertinggal, salah. Sebab info tertinggal tu ada pilihan jawapan. Itulah masalah kertas soalan, kertas objektif. Okay? So dia kata ST, awak kena buat macam ni ya. Kena lukis macam cikgu lukis ni. Kena buat. Okay? So dia kata ST. Mana ST? Ni ST ni 1/4 daripada QR. Ni QR. So ambil ni.
daripada darab. Ini adalah 5/4. So 5/4 darabkan dengan 12. Awak akan dapat sini 15. Boleh faham? Faham tak? Boleh. Faham. 15. Okay, lepas tu sini 12, sini 12. Dia kata lagi RS ni sama dengan SV. So sama 12 bahagi 2, sini 6, sini 6. Okay, maka hitung luas seluruh rajak. Baru awak lukis macam ni. Baru awak bawa keluar. Awak lukis macam ni baru awak jelas. So ini 12 dengan 12, 144. Yang ini adalah 15 dengan 6. 15 luas kan adalah panjang darab lebar. So untuk Q 12 darab 12, 144. Untuk lagi satu ni adalah S tu kan, maksud cikgu STUV tu ya. 15 darab 6 sama dengan 90, awak tambahkan, awak akan dapat 2, 3, 4. Boleh faham? Boleh. Ya. Boleh. Terusnya nombor yang terakhir, dengar baik-baik. Soalan ni kalau awak tersilap konsep, awak akan salah. Ada tanya saya ke? 19 lah. Ha? Saya tak faham nombor 19 lah. Tak faham nombor 19? Okey. Saya padam balik Okey. Awak tengok sini. Sekarang ni dia kata ini segi 4 sama. Awak lukis balik. Okay, awak lukis balik macam ni. Lukis sebab nanti awak online, awak tak boleh conteng. Kalau awak boleh conteng saya tak susah hati sangat. Ni awak tak boleh conteng. Jadi awak kena lukis balik macam saya buat. Awak kena tandakan. Okay, Q, R, S, T, U, V, P. Bila sini 12, sini 12. Dia kata ST 1/4 daripada QR. Yang ini adalah 5/4. Kita tukarkan kan daripada darab. QR mana? Ni QR. QR dia berapa? 12. Maka 5/4 darab dengan 12. Awak potong, awak dapat 15. Maka di sini adalah 15. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. So sekarang ni dia kata lagi RS ni sama dengan ni. RS sama dengan SV. Panjang ni 12, kalau dah 2 bahagian, bahagi 2, awak dapat 6. So panjang sini 6. Boleh faham tak? Boleh. So sekarang ni dia kata hitung luas seluruh rajah. Maka tak nak confuse awak bawa keluar, tak nak confuse awak bawa keluar satu-satu gambar rajah, awak lukis. Okay, sini 12 dengan 12, sini lagi 1, 15 dengan 6. So, nak dapat luas kena darabkan, sini dapat 144, sini 90. Jadi 144 tambah 90, 2, 3, 4. Mana datang 90 ni 15 kali 6. Mana datang 144 ni 12 kali 2 12. Boleh faham tak yang bertanya? Boleh faham tak siapa yang bertanya tadi? Boleh ya? Okey. So seterusnya, okey, yang terakhir, tengok. Awak dengar sini baik-baik. Awak kena tahu konsep. Untuk bentuk 3D. Okey, untuk bentuk 3D. Okey, dengar baik-baik. Bentuk-bentuk 3D, panjang ini adalah yang melintang. Dengar baik-baik. Panjang adalah yang melintang. Dan lebar adalah yang
Saya panggil sengit. Awak tahu tak sengit? Garis yang sengit. Faham tak? Garis yang sengit kat sini mana? Ni lah. Okay? Yang melintang mana? Ni melintang. Ni menegak, ni tinggi. Boleh faham tak? So, panjang yang ini 14, yang ini lah 8. Okay, so dengar sini. Raja menunjukkan sebuah cubeboard yang telah dipotong sebagainya. Panjang cubeboard 2 kali tinggi. Panjang sama dengan 2 kali tinggi. Panjang dia dah bagi 14, maka 2 darab tinggi. 2 darab berapa dapat 14? 7. So tinggi adalah 2 darab 7. Maka tinggi sini 7. Okay? So soalan dia, bahagian dipotong berbentuk kubus. Ni yang dipotong kat sini sama tak dengan tinggi? Sama kan? Sama. So kubus ini adalah 7 darab 7 darab 7. Saya dah kata suruh awak hafal. Kalau 4 berapa, kalau 5 berapa, 6 berapa, 7 berapa, 8 berapa, 10 berapa. Saya dah suruh awak hafal. Kalau 7 dia adalah 7 darab 7 darab 7 bersamaan 3, 4, 3. Dia nak yang tinggal, maka kira yang besar ini adalah 14 darab 7 darab 8. Awak akan dapat berapa? 14 darab 7 darab 8, 7, 8, 4 tolak 3, 4, 3. Awak akan dapat 4, 4, 1. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Sekarang ni. Boleh cikgu. Sekarang ni. Sekejap saya kena share jap. Okey. Sekarang ni. Sorry tadi saya tak boleh nak tengok. Awak ada komen dekat dekat ni tak? Saya nak baca, ada tak yang bertanya? Okey. Terima kasih cikgu. Okey, tak ada. Okey. Sekarang ni saya tanya, siapa yang nak tanya dekat mana yang tak faham? Cikgu, Ya, saya. boleh pergi ke soalan nombor 18 tadi? 18. Okey, boleh? Saya padam dulu ya. Okey. Okey. Apa dia nak? Apa yang awak tak faham? Macam mana boleh dapat 5? 5. Okey. Awak dengar. Keyword dia ni. Perimeter seluruh rajah 80. Perimeter seluruh rajah 80. Okey. Seluruh rajah tu maknanya semua sekali, berlorik dengan tak berlorik. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey. Perimeter tu apa? Perimeter tu adalah ukur bahagian luar. So, bila soalan macam ni, itulah guna petaknya. Dia kata petak-petak tu segi 4 sama besar. So, ada berapa sisi dia? Okey? Sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cikgu tuliskan supaya awak faham. Okey? Sebab itu 80 ni adalah hasil tambah. Ini. Semua ni hasil tambah ni. Petak bahagian luar ni jadi 80. Jadi sebab itu nak dapat panjang satu sisi 80 bahagi 16 dapat 5 cm. Boleh faham tak setakat ni? Boleh Okey, dah tak? faham. Faham. So dia nak yang berlorik. Berlorik ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
maka 14 darab 5 dapat 70. Boleh faham? Faham. Okey. Tengok sini. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Tengok sini. Awak nampak tak saya ni? Awak Terima nampak? kasih cikgu. Awak nampak tak? Tak. Nampak je background. Background sekejap alamak. Saya kena remove background. Sekejap tau. Sekejap. Jangan ada orang kat belakang. Sekejap ya. Ibu tak boleh fikir dah kan kat mana remove background ni kan. Sikit. Kat mana change layout ke? Cikgu. Kejap. Apply visual effect. Dekat apply visual effects tu, lepas tu cikgu tekan yang tak ada apa-apa tu. Non. Yang bulat garis Kanan tu cikgu yang Bulat macam macam tanda ni. kosong tu. Okey dah. Okey. Sebenarnya cikgu tahu tapi dia jadi macam gila kejap okey. Okey. Awak tengok contoh dia Okey, ni. Boleh nampak tak ya? Saya ni. Awak sekejap. Kenapa tak boleh gerak ni? Punya dah start. Sekejap ni. Okey. Cikgu padam dulu sekejap. Okey. Kau tengok sini Boleh nampak tak? Boleh. Nampak. Okey. Okey. Macam ni, maksud cikgu ni. Sekarang ni, aduh. Ibu besarkan zoom Bukan. Tak apa. Okey. Sekarang ni maksud cikgu macam ni. Awak kat skrin awak tu. Cikgu tak nampak Okey, kat skrin awak tu kan. Tak nampak Dah nampak. Okey dah nampak dah. Nampak Dekat skrin awak tu ni macam ni kan. Awak bawa jari awak ni, cikgu ni buat ada garisan supaya awak nampak. Awak bawa pergi sampai kat sini. Awak tengok, ni antara 150 dengan 200. So, dia berada di tengah-tengah. Jadi sebab itu 175. Boleh faham tak maksud cikgu? Nampak tak? Boleh. Nampak Faham. Cikgu jangan gerak. Yang ini tarik ni, pergi ke sini. Jari awak ni pergi sampai ke sini. Boleh faham Nampak tak maksud cikgu? Cikgu. Cikgu. Kalau memang kalau tengah-tengah antara 200 dan 150 memang dapat 175 cikgu. Kalau tengah-tengah tu memang lah. Betul. Memang 175. Okey. Sebab Terima kasih, cikgu. Kan 50, beza dia kan 50 bahagi 2. Boleh? Boleh cikgu, terima kasih. Sekejap cikgu tengok ada kat chat ni ada siapa yang bertanya. Okey, sekejap ya. Nak left, siapa nak dengar lagi boleh. Cikgu, soalan 13 boleh guna cara yang sama ke dengan 9? Soalan 13. Soalan sekejap ya. Kenapa saya punya jadi tak semua, tak tahu kenapa. Soalan 13 yang ini boleh guna cara yang sama tak dengan soalan nombor 9? Soalan 9. Maksudnya teknik cepat tu siapa ke nama yang bertanya tu, maksudnya teknik cepat boleh? Boleh. Jawapannya boleh Ya, Aki Zikri, Google Form macam inilah. Okey? Boleh faham siapa yang tanya Farzana tu? Okey? Boleh cikgu, terima kasih. Ya, sama-sama. Cikgu halalkan semua. Siapa nak live boleh live. Okey? Ada lagi nak tanya tak?
Cikgu, soalan yang nombor 11 tadi tu saya tertinggal. Boleh cikgu tolong jelaskan semula? Boleh. Nombor 11. Okey, ni nombor 11 kan? Okey. Dia kata jadual bila jadual awak kena baca satu-satu ikut dia bagi apa. Okey, untuk soalan ni dia bagi September tetapi Oktober dia kata 80% daripada September. Jadi awak kira Oktober, kenapa dia tak boleh? Oktober, kenapa dia tak keluar Saya tak tahu kenapa pensel saya ni masalah pula. Sekejap Okay, Oktober tu, tak boleh lah. Awak kena kira dulu Oktober tu 80% daripada 52,840. Awak kira awak akan dapat 42272. Okay, kemudian awak ambil daripada jawapan Oktober tu, awak tambahkan dengan 2184. Okay, bila awak tambahkan 2184, awak akan dapat November. November ni adalah 44456. Disember sama seperti November. Maka yang bulan November itulah jawapannya. Sebab apa? Sebab dia sama dengan November. Boleh faham tak? Boleh. Yang bertanya boleh. Boleh. Cikgu minta maaf. Cikgu tak tahu kenapa cikgu punya ni tak boleh. Boleh faham? Faham cikgu. Okay. Ada nak tanya lagi tak? Terima kasih cikgu. Sama-sama. Tak Ada ada. nak lagi tak? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, cikgu doakan semua berjaya. InsyaAllah awak cukup masa hafal. Jalan terakhir hafal petak cikgu bagi. Okey, petak cikgu bagi tu hafal. Itulah revision terakhir yang paling mujarab. InsyaAllah pada cikgu itulah revision terakhir yang paling mujarab. Okay, terima kasih pergi masuk kelas cikgu. InsyaAllah jumpa lagi malam besok. Cikgu minta maaf kalau ada salah kata dan sebagainya ya. Okey, minta maaf segala kekurangan cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye. Dah balik. Sihat. Arif Patus yang tinggal ni. Arif Patus ni kakak dia anak murid cikgu sekarang dekat SSP. Dah balik Alhamdulillah. Terima kasih cikgu ya. Terima kasih cikgu. Sama-sama, terima Terima kasih. kasih cikgu. Saya live dulu ya cikgu. Ya, terima kasih kembali. Cikgu kalau nanti Live cikgu. Kita leave dulu, bye. Okey. Cikgu. Assalamualaikum. Ya. Salam. Aki Zikri tanya apa? kalau saya ada buat macam latih tubi ke apa, kalau saya tak faham boleh saya PM cikgu tak? Boleh. Silakan Akil. Terima kasih nak PM cikgu. Silakan. Silakan ya. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, jangan lupa solat isyak dulu sebelum tidur ya. Sama-sama semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih masuk kelas cikgu ya. Cikgu minta diri dulu ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cikgu doakan Aira Zara. Cikgu doakan. Okey. Assalamualaikum.